Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi saya bersama rakan-rakan saya pada hari ini akan berkongsikan tentang tajuk Rewarding Your Children Behavior with Gadget. Is it good or bad? Jadi tanpa melengahkan masa, jom. Okey, gadget. Kita tahu gadget, tak kisahlah telefon ke, laptop ke, iPad ke, tablet ke, kita sudah sedia maklum benda-benda ni penting untuk situasi kita, terutamanya sekarang lah. Kita tahu benda-benda ni kalau zaman saya kecil dulu tak penting. Macam saya ke sekolah, saya tak perlu nak bawa iPad, saya tak perlu nak bawa laptop, saya tak perlu bawa telefon, kerana benda-benda ni untuk sekolah masih tiada keperluan. Tetapi dalam situasi COVID-19 sekarang, ia sudah menjadi satu keperluan lah. Kita nak hadir ke kelas, kita nak belajar, nak masuk ke kelas, cikgu buat kelas. Jadi online belajar secara talian ni sudah menjadi satu platform yang penting untuk kita, pelajar dan juga guru. Jadi penting untuk adanya gadget. Jadi persoalannya, kita fokuskan kepada anak-anak kita. Penting ke kita bagi gadget ini kepada anak-anak kita? Okey, saya akan bincangkan gadget. Kita sendiri sudah tahu pada situasi COVID-19 ini, penggunaan gadget ini sudah semakin berleluasa. Kita tahu ada baik, ada buruknya. Dan ada juga yang membincangkan yang penggunaan gadget ini banyak memberi keburukan berbanding kepada kebaikan, terutamanya kepada anak kita lah. Seperti yang kita sedia maklum, anak-anak kita apabila dia orang dah tak ada kelas, habis kelas lah, kerja tak ada, dia orang akan main gadget ni. Contoh mudah, telefon ataupun tablet, iPad lah. Sebab sekarang ni mereka dah tak berapa nak guna sangat laptop, dah tak berapa nak main sangat laptop, komputer lah senang cerita. Mereka akan more kepada phone. Jadi selalunya mereka akan layar YouTube, cari benda yang mereka suka. Dan selalunya mereka ni ialah budak-budak kan, akan main game lah. Jadi benda ni menimbul kerisauan. Main game ni sebenarnya bagus, tapi kerisauannya adalah durasi mereka melayar video, melayar di apa-apa yang mereka cari dekat telefon ni, maksudnya penggunaan internet lah, dan main game. Durasi mereka memegang telefon tu agak lama, sehingga kan ianya menimbulkan satu, orang kata apa, efek kepada kesihatan mereka lah, which is tak berapa sihat untuk mereka sebenarnya. Jadi perkara ini akan dibincangkan selanjutnya oleh rakan-rakan saya. Saya di sini cuma nak menjawab persoalan ini dan akan cerita kepada anda tentang sedikit kebaikan lah gadget ni kepada anak-anak kita lah. Jadi untuk menjawab persoalan tadi, adakah perlu kita bagi kat anak-anak kita gadget? Ya, perlu. Kenapa? Sebab ia dah jadi satu keperluan ke anak-anak kita, menjadi satu keperluan kepada kita juga. Untuk ni fokus kat anak-anak kita lah, sebab yalah, mereka nak kena masuk ke kelas. Jadi sekarang ni dalam situasi COVID-19 ni, seperti mana kita sudah tahu, anak-anak kita akan masuk ke kelas secara online dan memerlukan telefon, memerlukan iPad, tablet untuk memastikan mereka hadir ke kelas tersebut, memastikan mereka dapat belajar. Kerana kebanyakan guru dan cikgu akan memberikan proses pembelajaran kepada mereka dengan cara talian, secara talian. Selalunya mereka akan gunakan Telegram ataupun WhatsApp lah. Jadi penggunaan gadget ni perlu sebenarnya. Dan saya tahu ramai parent komplain, anak saya ni main tablet ni lama sangat lah, main telefon ni macam dia tak boleh nak lekang langsung. Ya, saya tahu ada keburukannya, tapi jangan risau, kita akan bincangkan sebentar lagi. Kita akan kupas sedikit demi sedikit. Mungkin tak banyak, tapi boleh membantu anda lah dalam video yang kami buat ni. Kami hanya bincangkan secara ringkas, tapi harap dapat memberikan sedikit info, sedikit idea, sedikit point yang penting untuk anda aplikasikan dalam hidup anda. Jadi untuk menjawab soalan tadi, ya, benda ni penting dan perlu bagi kepada anak-anak. Kita pergi kepada isi yang seterusnya, kebaikan. Perasan tak, anak-anak kita ni, dia bila dah tak buat kerja, dah tak masuk kelas lah kan, of course lah, dia main telefon tu, dia lah YouTube, game. Okay, highlight dia game. Kenapa saya kata game? Perasan tak,
budak-budak sekarang ni, murid-murid sekarang ni, diorang akan main satu game yang melibatkan kerjasama antara kumpulan. Selalunya game-game macam ni anda tahulah, Mobile Legend, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile. Basically game-game yang memerlukan, orang kata, semangat pasukan, memerlukan strategi dan memerlukan komunikasi antara satu pasukan untuk memastikan mereka mencapai objektif mereka untuk memenangi satu permainan tersebut. Jadi satu benda yang baik kat sini adalah mereka dapat meningkatkan penguasaan mereka dapat meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris mereka. Saya personally saya rasa macam tak percaya, tapi sebenarnya benda ni adalah betul. Cuba anda tengok anak-anak anda. Saya bagi contoh adik saya lah, senang kan. Dia main game, senang cerita PUBG Mobile. Bila main PUBG Mobile ni, dia perlukan satu semangat, orang kata apa, kena bekerjasama. Jadi yang paling penting yang memainkan peranan dalam ni adalah komunikasi. Dan bila mana mereka ni main game seperti ini, seperti PUBG Mobile, Mobile Legend, kebarangkalian untuk berjumpa dengan orang yang mereka tak kenali itu adalah tinggi, terutamanya orang daripada luar negara. Dan adik saya dah jumpa ramai orang asing yang memang bukan tak cakap Melayu pun, tak cakap Indonesia, memang memerlukan bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dengan mereka. Jadi pada mulanya adik saya tak pandai, tapi dah lama, dah makin kerat dia main game ni, lama-lama dia mengasah bahasa Inggeris dan alhamdulillah dia boleh bercakap dengan baik. Dan keputusan subjek bahasa Inggerisnya cemerlang nak dibandingkan dengan dulu yang agak sedikit merudum lah. Jadi sedikit sebanyak ia membantu adik saya untuk menguasai bahasa Inggeris. Jadi saya rasa ini merupakan satu kebaikan lah bila main game. Dia mengasah kita punya bahasa Inggeris, sebab dekat dalam game ni kita nak kena guna bahasa tu. Kalau kita tak boleh nak berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, jadi kalau kita tak boleh nak berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, which is benda yang paling important dalam main game, sebab rata-rata dalam dunia ni majoriti negara mereka akan menggunakan bahasa Inggeris lah, semua belajar kan. Jadi kalau tak menguasai bahasa Inggeris, susahlah kita nak berkomunikasi dengan pasukan. Jadi susahlah kita nak menang kan, sebab tak dapat nak susun strategi. Jadi saya rasa ini satu benda yang baik lah. Okay? Saya tahu banyak keburukan, tapi keburukan tu akan dibincangkan sebentar lagi. Jadi untuk daripada saya itu saja. Kita akan teruskan dengan rakan-rakan saya sebentar lagi. Jom. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Megala dan saya akan menerangkan tentang kebaikan gadget kepada anak-anak bawah umur. Seperti yang disampaikan oleh teman saya Afan, gadget bukan sahaja dapat menambahkan penguasaan bahasa Inggeris, tetapi gadget juga dapat memudahkan dan meningkatkan tahap pembelajaran anak-anak. Sebagai contohnya, anak-anak dapat menambahkan ilmu pengetahuan mereka menggunakan gadget sekiranya mereka tidak memahami apa yang diajar oleh guru mereka di sekolah. Mereka dapat mencari maklumat melalui Google ataupun YouTube. Dan mereka juga boleh menonton video-video di YouTube untuk menambahkan ilmu pengetahuan mereka. Sebagai contohnya, kita boleh tengok maklumat-maklumat tentang sejarah dunia yang berlaku melalui YouTube. Anak-anak juga dapat belajar sejarah melalui YouTube. Bukan itu saja, gadget juga dapat memudahkan anak-anak untuk menjalani PDP mereka secara dalam talian sewaktu PKP dijalankan pada tahun 2019 ini akibat COVID-19. Sekiranya anak-anak tidak mempunyai gadget, ianya akan menyusahkan anak-anak untuk menjalani atau menghadiri kelas mereka secara dalam talian. Dengan ini, saya berharap para ibu bapa dapat mengetahui dengan lebih lanjut tentang kebaikan gadget sekaligus dapat memantau kegiatan anak-anak sewaktu mereka menggunakan gadget. Sekian, terima kasih daripada saya. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan memberikan hujah saya mengenai isu rewarding children behavior with gadget, good or bad. Dalam kebaikan memberi ganjaran terhadap perilaku anak-anak menggunakan gadget, pasti ada juga kesan buruknya. Perkara ini terjadi sekiranya ibu bapa lalai tentang penggunaan gadget tanpa had kepada anak-anak setelah memberi pelepasan secara berlebihan.
Antara kesan buruk yang bakal berlaku sekiranya tidak dibendung dengan lebih awal ialah masalah penglihatan mata anak-anak. Sebagai contoh, sekiranya ibu bapa memberi pelepasan kepada anak mereka pada waktu malam, kemungkinan masa yang ditetapkan tidak akan dipatuhi. Ini dikhawatiri ibu bapa terlupa untuk mengambil dan menyimpan kembali gadget anak-anak kerana telah tidur. Pada masa ini, sesetengah anak yang bijak, dia akan menutup lampu biliknya dan akan teruskan bermain dengan gadget mereka. Dalam keadaan ini, anak-anak akan terdedah kepada sinaran cahaya yang berlebihan kerana mata hanya tertumpu kepada satu sumber cahaya saja, iaitu gadget tersebut. Pendedahan sinaran cahaya yang berlebihan secara kerap akan menyebabkan kerosakan mata seperti rabun. Anak yang tersedia rabun pula berpotensi tinggi power cermin mata mereka akan bertambah. Selain itu, dalam situasi ini bukan sahaja menyebabkan masalah mata anak-anak, malah anak-anak juga akan kurang tidur. Hilang dah cermin mata? Tak apa, saya pakai sebab saya memang rabun. Okey, penggunaan gadget yang berlebihan pada waktu malam akan mengundang ketagihan dan menyebabkan anak-anak lewat tidur sehingga mereka tidak mendapatkan tidur yang secukupnya seperti yang disarankan. Selain itu, sesetengah kanak-kanak juga akan memberontak dan keras kepala apabila ibu bapa tidak memberikan mereka gadget sebelum tidur dan akhirnya ibu bapa terpaksa memberi gadget tersebut kepada anak mereka. Ada juga segelintir ibu bapa menggunakan gadget untuk menidurkan anaknya. Hal ini sewajarnya ditangani dengan lebih awal kerana ia akan mengganggu masa tidur dan kesihatan anak-anak. Seperkara lagi yang boleh dikaitkan dengan kesihatan anak-anak adalah masalah postur badan. Kanak-kanak yang menggunakan gadget secara berlebihan berisiko tinggi untuk terkena sindrom text neck. Sindrom text neck merupakan kesakitan dialami di sekitar bahagian bahu, leher dan belakang. Ini kerana apabila menunduk untuk tempoh masa yang lama, postur badan akan berubah seperti membongkok. Lama-kelamaan, bahagian yang sakit tersebut akan menjadi kaku kerana otot di bahagian leher dan bahu mengeras. Kesannya, mereka akan kerap mengalami sakit kepala. Di samping itu, mereka juga berpotensi mengalami sakit belakang kerana kedudukan yang tidak betul semasa menggunakan gadget. Apatah lagi bila kurangnya aktiviti senaman. Jadi, seharusnya ibu bapa perlu bertegas untuk mengawal masa penggunaan gadget anak-anak dengan sebaiknya. Ibu bapa dinasihati supaya berpada-pada dalam memberi kelonggaran dan pelepasan ganjaran kepada anak-anak. Sekian, itu sahaja dari saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada ibu bapa dan para peserta sekalian. Saya akan menyambung tentang keburukan memberi gadget kepada kanak-kanak. Antara keburukan memberi gadget kepada kanak-kanak ialah kanak-kanak akan menjadi pasif. Penggunaan gadget ini sedikit sebanyak dapat mempengaruhi daya aktif kanak-kanak. Hal ini kerana mereka akan lebih fokus dan meluangkan banyak masa menggunakan gadget disebabkan gadget moden pada masa kini memenuhi spesifikasi kanak-kanak untuk menggunakannya oleh kerana paparan visual yang ditawarkan sangat menarik. Kesan daripada hal ini, mereka akan kurang bergaul dengan orang sekeliling. Perkembangan kognitif kanak-kanak dan juga sosial mereka akan terbantut kerana kurangnya pendedahan dengan dunia luar. Kata kognitif berasal dari kognisi Latin yang bermaksud untuk mengetahui. Perkembangan kognitif melibatkan banyak faktor seperti pemikiran, bahasa, persepsi, ingatan, penakaluan, perhatian, penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Disebabkan oleh kurangnya sosial dengan orang sekeliling, kemahiran komunikasi juga akan terbantu. Ini disebabkan dengan selalu bersama gadget. Kanak-kanak akan lebih gemar untuk menyendiri dan juga berada dalam keadaan diam apabila berada dalam suasana orang yang ramai. Mereka memilih untuk berinteraksi dengan gadget. Seterusnya, masalah tidur. Masalah tidur terbagi kepada dua, iaitu kurang tidur dan sukar untuk tidur. Saya akan menerangkan kurang tidur terlebih dahulu. Ketagihan menggunakan gadget ini harus ditangani dengan lebih awal, kerana amalan ini akan mengganggu masa tidur kanak-kanak. Ini kerana terdapat kanak-kanak pada masa kini yang berjaga sehingga lewat malam semata-mata untuk bermain gadget.
Ini akan menyebabkan kanak-kanak akan kurang tidur dan seterusnya akan menyebabkan kanak-kanak tidak cukup rehat. Kesan daripada ini juga akan menyebabkan tumbesaran kanak-kanak terbantut. Selain itu, ada kanak-kanak yang akan memberontak sekiranya ibu bapa mereka tidak memberikan gadget sebelum tidur. Malahan ada juga ibu bapa yang menggunakan gadget untuk menidurkan anak-anak atau untuk mengalih perhatian kanak-kanak semasa ibu bapa sedang sibuk membuat kerja. Cara ini haruslah dielakkan oleh para ibu bapa demi kesihatan kanak-kanak. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sukar tidur. Telefon pintar membuatkan si kecil sukar tidur kerana hampir semua layar mengeluarkan blue light yang menyerupai cahaya siang hari. Cahaya tersebut dapat mengirimkan isyarat pada otak anak dan membingungkan tubuh manusia. Pada waktu malam, anak menjadi sukar untuk tidur. Disarankan agar anak-anak tidak bermain gadget di rumah 1 hingga 3 jam sebelum tidur dan menggantikannya dengan aktiviti membaca buku bersama-sama atau menceritakan kisah dongeng-dongeng yang bermanfaat. Sekian daripada saya akan menyerahkan kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi. Jadi saya akan sambung tentang kajian-kajian lepas yang telah dilakukan kepada anak-anak kecil mengenai kajian untuk tengok screen time mereka. Jadi ramai anak-anak kecil yang mana seawal 2 tahun telah diberikan gadget, tak kisahlah phone, tablet, dah diberikan gadget oleh ibu bapa kerana ibu bapa perlukan ruang untuk buat kerja dan sebagainya lah. Jadi kanak-kanak ini merupakan consumer yang aktif, yang mana banyak komersial gadget, komersial animasi ataupun aplikasi yang target mereka adalah, pemasaran mereka adalah kanak-kanak yang kecil dan kanak-kanak lah, anak-anak yang kecil lah. Jadi jadi kajian yang pertama yang saya ingin cakap ialah tentang kajian di mana ada satu kajian yang mana mereka memberikan, satu keluarga ni mereka memberikan anak-anak mereka 1 minggu untuk terus melakukan tidak ada halangan untuk bermain phone, bermain gadget, PC dan sebagainya lah. Mereka memberikan 3 orang anak mereka yang mana ada yang berumur 2 tahun, ada yang berumur 5 tahun, 9 tahun. Jadi mereka memberikan secara bebas tanpa limit selama seminggu. Jadi selama seminggu itu mereka bermain tanpa had, mereka akan bermain setiap hari. Jadi di atas kajian mereka dalam sehari mereka telah melayari lebih kurang 2 hingga ke 5 jam dan ada juga sampai 7 jam sehari. Jadi ini kerana aplikasi dalam telefon mereka tanpa limit lah, cepat, tanpa limit. Jadi mereka boleh tengok video game, boleh main game, boleh tengok video dan sebagainya lah. Dan ada satu American Academy ni, mereka membuat kajian yang mana kanak-kanak sepatutnya dalam 18 bulan sehingga ke umur 5 tahun sepatutnya menggunakan gadget dalam kurang daripada sejam ataupun sejam lah, kurang daripada sejam hingga ke sejam. Jadi apabila ditanya kepada anak-anak ini berkenaan macam mana pengalaman mereka selama seminggu tanpa ibu bapa marah mereka, tanpa apa-apalah halangan. Jadi jawab mereka sebenarnya mereka tidak mahu pun, tidak ingin menggunakan gadget itu setiap hari ataupun selama sehari itu sehari suntuk. Mereka tak nak pun, tapi mereka addicted dengan screen time mereka dalam phone tu. Jadi kerana itulah mereka tidak boleh stop. Bila mereka nak main, mereka berniat
untuk bermain dalam sejam 2 jam je. Tapi mereka kata bila anak itu kata bila mereka plan nak main sejam, dia akan drag sampai 5 jam, sampai 7 jam, 8 jam, dan akhirnya addiktif lah ataupun ketagihan dengan screen time. Kerana seperti kita tahu memang akses lah boleh bila phone ni kita sebagai ibu bapa sendiri pun memang addiktif, memang akan berlanjutan. Ingat nak main sekejap dan akhirnya akan berlanjutan sehingga ke 7 jam, 5 jam lah. Okay, baik. Pada kajian seterusnya adalah kajian pada tahun 1970 yang mana mereka telah buat satu kajian dipanggil Popcorn Study kepada seorang kanak-kanak berumur 4 tahun, yang mana mereka meletakkan popcorn itu di dalam kaca televisyen. Dan apabila mereka menanyakan soalan kepada anak itu, apabila diangkat televisyen ini, adakah popcorn dalam televisyen ini akan tumpah? Dan apa jawab mereka? Mereka cakap, mestilah popcorn tu mesti akan tumpahnya sebab dah terbalikkan televisyen tu. Itu effect on children yang walaupun umur 4 tahun pada waktu itulah. Jadi ada juga yang kanak-kanak ini beranggapan bahawa seperti contoh Perdana Menteri, dia bila jumpa hadapan, mereka akan cakap, kenapa hari tu ada dalam rumah saya? Kenapa ada Perdana Menteri dalam rumah saya? Sedangkan itu dalam kaca televisyen. Jadi diorang punya interpretation visual screen itu mungkin akan masalah lah pada mereka. Jadi ibu bapa mesti tertanya-tanya berapa umur muda yang mereka boleh belajar dengan skrin tu sendiri. Pasti ramai ibu bapa yang fikir masa umur kecil ni diorang ni boleh ke diorang ni boleh ke faham macam mana kita faham, diorang ni tahu ke yang dekat televisyen tu sebenarnya tengah bercakap macam mana kita bercakap. Sebab mereka masih budak-budak, mereka masih bayi ataupun setahun. Maka jikalau diberi skrin ini, adakah mereka dapat belajar sesuatu? Itu soalan-soalan yang sering kita maksud saya sering ibu bapa tanya lah. Okey, kajian yang seterusnya adalah mereka bermain satu permainan dengan anak-anak di jurang umur 2 tahun, 2 tahun setengah dan setahun setengah lebih macam tu. 3 orang. Jadi mereka akan bermain permainan yang mana dipanggil puppets hiding behind laundry, yang mana puppet akan sorok di behind langsir ke apa-apalah kan, untuk mereka teka di mana puppet tu sorok. Jadi kajian yang pertama ialah dengan setiap seorang akan diberi 3 jenis lain visual lah. Jadi yang pertama, kanak-kanak pertama akan diberi video ataupun video yang mana puppet akan sembunyi, dan dalam video tu puppet tu akan sembunyi di serta-serta langsir lah. Yang kedua pula ialah kanak-kanak yang kedua ialah tengok game, secara game. Mereka boleh tekan, ada butang, mereka boleh tekan dan tengok puppet tu dia sembunyi kat mana, kat langsir mana, kat langsir ni ke, langsir tu ke, macam tu. Dan kanak-kanak yang ketiga pula ialah mereka diberikan live, real life, secara live mereka tengok di hadapan mereka puppet tu dia sembunyi di mana.
Okey, jadi setelah mereka melihat video, game, live sebagainya, ketiga-tiga mereka akan dimasukkan di dalam bilik yang betul, yang mana real life bilik. Mereka masuk sendiri dalam tu dan mereka akan ditanya, mereka akan bertanya kepada anak-anak kecil ni bahawa di manakah puppet yang ditunjukkan sebentar tadi. Maka hasilnya seorang kanak-kanak yang ditunjukkan video tadi tu, dia tengok, dia kata dia tak tahu kat mana puppet, dia tak boleh teka kat mana puppet sorok. Sebab padahal dia dah ditunjukkan screen video, tapi dia tak tahu puppet tu sorok kat mana. Dan yang kedua pula ialah kanak-kanak yang kedua, dia diberikan game, dia seolah-olah dia sangat-sangat cekap, dia tahu. Jadi kanak-kanak kedua ini sangat peka dan sangat tahu. Dan inilah bagusnya game yang mana kanak-kanak itu boleh berinteraksi dengan situasi itulah, dan dia secara cekapnya boleh tahu. Samalah seperti yang satu lagi kanak-kanak yang diberikan live action, yang di real life, dia tahu real life puppet tu kat mana boleh sorok. Jadi ini menyeronokkan developer aplikasi, yang mana mereka suka banyakkan aplikasi kepada anak-anak ini, anak-anak yang ni lah, yang bawah 2 tahun, kanak-kanak kecil lah, tak kira lah Didi and Friend dan sebagainya lah, ataupun aplikasi permainan di handphone lah. Jadi ketiga-tiga ini adalah kajian yang mana kita boleh tengok adakah mereka boleh belajar sesuatu menggunakan gadget itu sendiri. Jadi kesimpulannya bagi saya, kalau anak-anak berumur 2 tahun dan ke bawah, seeloknya janganlah beri mereka sistem pembelajaran melalui tablet lah. Tak kisahlah Didi and Friend ke Pipin ke kan. Jadi seeloknya jangan, sebab visual ataupun kartun-kartun ini dia merupakan satu visual yang laju, sedangkan mereka yang di bawah 2 tahun dan di bawah setahun ni, mereka belajar secara perlahan-lahan, bukan kata slow lah, tapi perlahan-lahan, step by step. Mereka belum tahap lagi untuk menerima kelajuan animasi lah dalam kartun dan sebagainya lah. Jadi seeloknya ibu bapa perlu memberikan sistem belajaran yang betul lah. Jadi sebenarnya, dan seterusnya ialah kesimpulannya ialah mereka, anak-anak ini sebenarnya belajar daripada conversation ataupun interaksi kita dengan dia. Jadi itu sebenarnya yang penting kepada anak-anak yang kecil, yang di bawah 2 tahun, yang mana kita perlu banyak berinteraksi dengan dia, dan itulah cara mereka akan cepat belajar. Okey, jadi dan kesimpulannya juga, ada juga yang di Malaysia juga ada yang membuat kajian yang mana kanak-kanak yang lebih berumur pun daripada seorang kanak-kanak, lagi satu kanak-kanak yang mereka memberikan yang tua ni gadget je, yang mana ibu bapanya sibuk bekerja. Jadi yang mana satu tu diberikan gadget dan satu lagi tidak diberikan gadget, yang mana yang lagi muda, yang berumur 1 tahun, dan yang lagi satu 1 tahun setengah, dan akhirnya yang lagi muda itu, yang 1 tahun itu, lebih banyak bercakap, berinteraksi, lebih banyak dia boleh berinteraksi lah dengan kita, sebab kita tidak memberikan gadget kepada mereka seawal-awalnya lah. Jadi
yang tua tu pula, yang tua dalam setengah tahun pula, dia tak boleh cakap apa, mungkin pelat dan sebagainya lah. Jadi kesimpulannya, mereka belajar daripada conversation lah kan, macam mana kita berinteraksi dengan dia. Jadi itu sahajalah daripada saya. Assalamualaikum, terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada ibu bapa. Saya akan kongsikan antara alternatif yang lebih efektif buat anak-anak. Yang pertama ialah soft toys. Dulu, kita semua punya anak patung kesayangan. Ia sudah seperti teman baik, segala rahsia, cerita, imajinasi dan ketidakpuasan boleh diluah pada anak patung. Ianya begitu jugalah yang akan terjadi jika kita beri sekurang-kurangnya satu anak patung buat si kecil. Kajian mendapati bermain dengan anak patung boleh merangsang emosi, memberi keselesaan dan menajamkan minda si anak. Selain itu, puzzle. Dahulu, mainan puzzle atau susun gambar pernah menjadi kegilaan ramai. Ia membantu menguatkan memori si kecil dan meningkatkan daya kreativiti untuk menyelesaikan satu masalah. Jadikan ianya rutin mingguan untuk si anak. Menamatkan cabaran puzzle. Jika berjaya, berikan satu ganjaran kepada mereka. Seronok bukan? Seterusnya ialah buku mewarna. Sediakan satu buku mewarna dan pensil warna sebagai satu pak mainan untuk dibawa ke mana saja. Ia sedikit sebanyak boleh menghilangkan bosan si anak. Mungkin anda lihat mewarna ini macam tiada benefits, tapi sebenarnya banyak. Antaranya ialah membantu menyelaraskan koordinasi mata dan tangan, mengajar kesabaran, fokus dan paling penting motor skills. Akhir sekali dan bagi saya yang penting iaitu main sendiri dengan mereka. Kanak-kanak yang mendapat perhatian dari ibu bapa dari keluarga sebenarnya lebih ceria, matang dan bijak. Komunikasi yang mereka dapat dari anda adalah interaksi paling baik dari luahan media sosial. Bukan itu sahaja, cara bercakap, sifat empati dan kreatif boleh diasah ketika itu. Saya dan kami memang faham agak susah untuk ibu bapa pada masa kini meluangkan masa bersama anak-anak, lebih-lebih lagi ibu bapa yang bekerja siang dan malam. Sebaiknya anda dan pasangan perlu mencari masa untuk bermain dengan mereka. Ini kerana cara ini dapat mengelakkan anda dan anak-anak terkena keburukan teknologi yang boleh memakan diri. Jadilah ibu bapa yang bijak.